اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 102. Sebelum tu kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas. Ayat 100 dan 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabazahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Dua ayat sekaligus. Pengajarannya yang pertama, orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi tidak boleh dipercayai apabila dilakukan perjanjian dengan mereka. Orang-orang Yahudi tidak boleh dipercayai apabila dilakukan perjanjian dengan mereka, kerana setiap kali dilakukan perjanjian mereka akan membatalkannya. Yang kedua, punca manusia suka membatalkan perjanjian ataupun tidak menepati janji ialah mereka tidak beriman kepada Allah. Yang ketiga, sifat orang yang beriman sentiasa menepati janji dan melaksanakan apa yang dijanjikannya. Yang keempat, sesiapa yang suka memungkiri janji atau melanggar perjanjian, dia menyerupai orang-orang Yahudi dan orang munafik. Risalah yang kelima kan, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah
semuanya benar dan ia juga membenarkan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab dahulu. Yang keenam, walaupun kitab Allah adalah jelas dan terang, dan tidak ada percanggahan, tetapi ia tetap ditolak. Ia tetap ditolak oleh orang-orang Yahudi yang mendakwa mereka beriman dengan kitab Allah. Yang ketujuh, sesiapa yang menolak Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupannya sepanjang masa, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Yang ke-8, sesiapa yang tidak suka kepada Al-Quran sama ada membacanya atau mentadabburinya dan beramal dengannya, maka dia menyerupai orang Yahudi. Okey, kita sambung. Ayat hari ini lebih kurang Allah nak bagi tahu apabila Yahudi tolak campak Al-Quran ataupun mengabaikan Al-Quran, maka apa berlaku dalam kehidupan mereka? Kesan menolak Al-Quran. Dia bukan habis macam tu je, ada kesan. Jadi ayat yang lepas, orang Yahudi bila diberi Al-Quran mereka menolak. Seolah Allah mengatakan mereka mencampak ke belakang. Jadi setelah mereka mencampak Al-Quran di belakang, apa jadi pada mereka? Ayat hari ini menjawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u. Ittaba'u apa dia? Dan mereka mengikut. Kita biasa dengar ayat fattabi'uni kan? Yang ni wattaba'u, apa beza dia? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yang ni wattaba'u. Apa beza dia? Ittaba'uni fi'il madhi, past tense. Mereka telah mengikut. Tapi kalau ittabi'uni fi'il amar, perintah, ikutlah aku. Daripada perkataan yang sama. Okey, mereka mengikut. Siapa ni mereka? Yahudi. Ayat ni sambungan pada ayat lepas. Bila mereka campak Quran di belakang ataupun menolak Al-Quran secara total,
Apa mereka buat? Iaitu mereka ikut matatlu. Apa yang tatlu? Tatlu daripada tala fi'il madhi, mudhari' dia yatlu, masdar dia tilawah. Kan? Jadi apa makna dia? Apa dia? Membaca. Tapi di sini maksud tatlu bukan membaca. Dia sebenarnya membaca ni bukan makna asal kepada tala, kepada tilawah. Makna asal kepada tilawah ialah ikut. Tilawah makna dia ialah ikut. Apa dalil? Dalam surah apa ni? Wasyamsi waduhaha. Kemudian wal qamari iza talaha. Cuba terjemah. Wasyamsi demi matahari, waduhaha dan demi waktu duha, dan wal qamar demi bulan, iza apabila talaha. Ni tala ni. Talaha. Apa makna tu? Takkanlah demi bulan apabila ia membaca. Bukan. Apabila ia mengikutinya. Iaitu apabila bulan itu mengikutinya ni matahari. Jadi tala tu asal makna dia ialah ikut. Sebab itulah bila sebut tilawah Al-Quran, bukan setakat baca tapi kena ikut. Ya? Dengar ke? Zoom? Okey. Okey, tala ni asal makna dia bukan baca, asal makna dia ialah ikut. Dalilnya daripada surah Asy-Syams. Jadi tala yatlu tilawah. Okey, kita balik pada ayat kita. Mereka iaitu orang Yahudi mengikut apa yang diikuti. Apa yang diikuti. Makna asal dia. Oleh syaitan. Tak, dia sebenarnya ikut apa yang diikuti oleh syaitan. Itu makna asal talah. Dia terjemah baca kan? Dia sebenarnya Yahudi ni ikut bacaan ke ikut apa yang dilakukan oleh syaitan? Itu dia poin dia. Jadi mereka mengikut apa yang dilakukan oleh syaitan. Syaitan, syayatin, jamak mufrad dia. Kalau satu syaitan, kalau jamak dia, plural dia syayatin. Berasal daripada makna, daripada perkataan syatuna. Syatuna makna dia ba'uda, jauh. Jadi syatuna makna dia ba'uda, iaitu jauh. Kalau orang yang jauh, syaitan. Dalam bahasa Arab makna dia ba'idun, jauh. Ba'idun, jauh. Kan? Jauh daripada apa ni? Daripada rahmat Allah. Jadi sebab itulah syaitan ni bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Dia hanya sifat. Mana-mana yang jauh daripada rahmat Allah, maka boleh kita kata dia syaitan. Dan yang jauh daripada rahmat Allah bukan jin saja, dia juga adalah termasuk manusia. Sebab itu dalam surah Al-An'am 112. Cuba tengok, ada tak? Surah Al-An'am ayat 112. Apa dia ayat tu? Wa kadzalika Okey, dah ada suara ke Facebook? Okey.
Cuba kita terjemah ayat ni. Wa kadzalika, dan demikian itulah ja'alna, kami telah jadikan, iaitu kami itu Allah. Kami telah jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi aduwan. Jadi nabi ada musuh tak? Ada. Siapa yang jadikan nabi itu ada musuh? Allah. Jadi kalau orang macam nabi ada musuh, orang macam kita lagi adalah. Jangan kita merungut, kenapa orang bermusuh dengan saya? Sebab nabi pun Allah menjadikan musuh khas untuk nabi. Siapa ni musuh khas untuk nabi? Syayatin. Sama? Syayatin. Syaitan ins, di kalangan manusia, wal jin, dan jin. Jadi ayat ini jelas menunjukkan syaitan tu ada daripada kalangan manusia dan ada kalangan jin. Okey. Sebab fahaman masyarakat kita bila sebut syaitan, terus dia terbayang jin. Dia tak terfikir pun bahawa syaitan tu juga ada di kalangan manusia. Macam mana kita nak kenal syaitan di kalangan manusia? Macam mana nak kenal? Rupa sama? Kalau dia selalu menyuruh perkara yang mungkar ataupun maksiat, syaitanlah dia. Jom kita pergi tengok wayang kan? Wayang yang mengarut lah. Syaitanlah, walaupun dia adalah isteri kita. Kadang-kadang anak kita ajak apa? Tengok wayang yang mengarut tu. Maka anak kita adalah syaitan. Kita pun ikut, maka kita pun juga adalah syaitan. Boleh? Jadi tak betul. Kadang-kadang orang tu jahat, kita kata apa? Kamu ni macam syaitan. Salah ayat tu. Ayat betul ialah kamu syaitan. Tepat. Okey. Jadi mereka mengikut apa yang diikuti ataupun apa yang dilakukan oleh syaitan-syaitan. Syaitan apa ni? Ulama beza pendapat. Dalam tafsir ada mengatakan syaitan di sini ialah syaitan manusia. Tapi pendapat yang paling kuat, syaitan di sini adalah syaitan di kalangan jin. Okey, apa yang mereka ikut ni? Ala mulki, ala atas mulki, kerajaan, mulkan, surah Al-Mulk, kerajaan Sulaiman. Siapa Sulaiman? Nabi Sulaiman. Anak kepada siapa? Yalah. Daud lah. Bapa dia Daud lah. Sulaiman bin Daud. Dulu ada juga nama Sulaiman bin Daud, bekas menteri pelajaran. Sulaiman bin Daud. Tapi dia bukan Nabi. Apa maksud ni? Orang Yahudi mengikut apa yang dilakukan oleh syaitan di zaman pemerintah Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidak kafir Sulaiman. Apa maksud ni? Tiba-tiba tidak kafir. Mungkin tak seorang Nabi kafir? Tak mungkin. Tiba-tiba Allah menafikan. Bila Allah menafikan, makna apa tu? Ada tuduhan. Ada tuduhan bahawa Nabi Sulaiman adalah kafir. Sebab tu Allah kata tidak. Okey, tuduhan tu daripada siapa? Daripada Yahudi. Orang Yahudi ni, dia suka belajar sihir. Dan sihir dia belajar daripada syaitan. Tapi bila Nabi Muhammad memberitahu kepada mereka, Yahudi di Madinah, Sulaiman adalah Nabi. Orang Yahudi kata tak betul. Sulaiman ni adalah sebenar tukang sihir. Sebab kami belajar sihir daripada Sulaiman. Jadi sebab turun ayat ni, bila Nabi Sulaiman meninggal, orang Yahudi tulis buku yang ada ilmu sihir di dalamnya. Kemudian dia chop buku tu dengan chop Nabi Sulaiman. Kemudian dia tanam. Kemudian dia tipu orang ramai, dia korek-korek, dia kata, inilah
peninggalan Nabi Sulaiman. Inilah peninggalan Nabi Sulaiman. Apa dia? Ilmu sihir. Jadi dia kata Nabi Sulaiman ni sebenarnya bukan Nabi. Dia adalah raja dan tukang sihir. Ada yang percaya. Kan? Jadi bila dia tuduh Nabi Sulaiman tukang sihir, Allah pun menafikan. Allah membela Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Ayat ni sepatutnya Nabi Sulaiman tidak belajar sihir. Nabi Sulaiman bukan tukang sihir. Sepatut ayat macam tu. Tapi Allah kata Nabi Sulaiman tidak kafir. Kenapa? Allah nak beritahu siapa belajar sihir dia kafir. Jadi orang Yahudi menuduh Sulaiman belajar sihir seolah Sulaiman dah. Allah kata Sulaiman tidak kafir. Tengok bahasa Al-Quran. Allah nak menafikan Sulaiman belajar sihir, satu. Yang kedua, terus dalam masa yang sama Allah nak beritahu hukum belajar sihir. Siapa belajar kafir, siapa tak belajar dia tak kafir. Okey? Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakin akan tetapi syaitan, syaitan ni kan, syaitan kafaru, mereka yang kafir. Nabi Sulaiman tak kafir. Habis siapa yang kafir? Syaitan. Sebab apa dia belajar, sebab apa dia kafir? Ayat selepas tu. Sebab mereka kafir ialah sebab yu'allimunan nas. Mereka mengajar manusia sihir, ilmu sihir. Jadi syaitan kafir sebab apa? Dia mengajar. Di sini kita dapat belajar fiqh. Kalau orang tanya, apa hukum belajar sihir? Kafir. Apa dalil? Ayat ni. Apa hukum? Tadi apa? Belajar kan? Ini mengajar. Kafir juga. Jadi kalau ikut ayat ni, yang paling manusia atau bangsa yang paling kuat belajar sihir dan cinta pada sihir siapa? Yahudi. Sejak bila ni? Sejak zaman Nabi Sulaiman. Tapi nak begitu ilmu sihir itu adalah bagus, maka dia buat dia tipu. Dia kata sebenarnya kami belajar daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan bagus. Jadi jom kita belajar. Dia nak guna juga nama Nabi. Sihir ni apa dia sebenar? Apa sebenar sihir? Inna minal bayani nasihra. Ini hadis Nabi. Nabi kata sesungguhnya minal bayan. Bayan apa dia? Kalau biasa ikut tabligh tahu bayan. Apa dia? Macam tazkirah lah. Penerangan, penjelasan. Sesungguhnya daripada penjelasan itu adalah, Nabi kata, adalah sihra. Apa maksud dia? Tak, Nabi nak begitu. Kadang-kadang kata-kata tu menyebabkan orang terpegun. Macam kata-kata tu tersihir. Boleh faham? Sebab tu orang musyriki menuduh Quran adalah kenapa? Sebab bila orang dengar Quran, dia akan terpengaruh dan berubah. Bukan setakat dia pengaruh, bukan setakat dia berubah, dia pergi ubah orang pula. Satu Mekah berubah. Dia kata ini sihir ni. Boleh? Jadi yang maksud sihir yang Nabi sebut ni, sihir yang terpuji. Bukan, sebab dia bukan betul-betul sihir. Dia hanya penerangan, penjelasan. Jadi sihir tu maksud dia apa dah? Apa-apa yang boleh menyebabkan orang terpengaruh. Dan sebabnya kita tak tahu. Dan dia bukan yang sebenarnya. Contohlah tukang sihir di zaman Firaun.
bila dicampak ular, dicampak tongkat dengan tali, apa yang berubah? Apa yang berubah? Tali itu berubah jadi? Itu bukan sihir. Kalau tali bertukar jadi ular, bukan sihir. Itu mukjizat. Dia manusia tak mungkin, mustahil manusia dapat menukarkan tali kepada ular. Mustahil. Itu bukan sihir. Dia bukan bertukar menjadi ular, tapi nampak macam ular. Cuba buka surah Taha ayat 66. Surah Taha ayat 66. Apa dia? Qala bal alqu fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Okey, cuba terjemah. Qala, dia berkata, Nabi Musa berkata, ini masa nak berlawan. Bahkan alku, kamu, Nabi Musa kata pada tukang sihir, bahkan kamu campak. Sebab tukang sihir tanya, siapa nak campak dulu ni? Kamu ke kami? Nabi Musa jawab apa? Bahkan kamu campak dulu. Strategi. Kenapa Musa suruh tukang sihir campak dulu? Apa dia? Kalau Musa campak dulu dan tukar jadi ular, dia nak makan apa? Faham tak? Musa cerdik. Sebab itulah jadi Nabi. Dia kata kamu campak dulu. Sebab lepas kamu campak, tongkat aku akan makan semua yang kamu campak. Okey. Bila tukang sihir campak, faiza hibaluhum. Hibal jamak. Kalau satu hablun. Apa benda hablun? Tali. Maka tiba-tiba tali-tali mereka wa isiyuhum. Isi jamak mufrad dia asa, tongkat. Tiba-tiba tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka yukhayyalu. Khayal. Dah jadi bahasa Melayu kan? Khayal tu bahasa Arab tu. Kenapa khayal ni? Dikhayalkan. Bila dicampak je, maka dikhayalkan kepada Musa min sihrihim, daripada sihir mereka. Dikhayalkan apa? Annaha tas'a, seolah tongkat dengan itu bergerak. Tas'a. Boleh faham? Dia bukan bertukar jadi ular, dia khayalkan. Okey. Sebab itulah bila Musa pula campak, dia khayalkan nampak macam ular ke bertukar betul-betul jadi ular. Yang sebab itulah tukang sihir terus sujud dan masuk Islam. Sebab dia tahu ini bukan sihir. Pengalaman dia berpuluh tahun sihir tak pernah bertukar jadi ular. Cuma dia menipu je. Tengok-tengok Musa campak betul-betul. Ini bukan sihir, ini mukjizat. Okey. Itulah sihir. Sekarang orang panggil apa? Silap. Jadi silap mata melihat, kan? Tak ada bukti. Tak ada bukti. Macam mana nak kata sihir kan? Kalau di India sekarang, kes COVID 400,000 setiap hari. Lepas tu yang mati 1,000 setiap hari. Takkan sihir? Ada dalil tak bercakap? Dia kalau tukang sihir, kalau itu adalah sihir kan, panggillah tukang sihir lain bagi hilang sihir itu pula. Berlawanlah. Panggil Raja Bomoh Malaysia ke? Teropong ke, pecah kelapa ke? Okey. Jadi syaitan kafir sebab mereka mengajar sihir kepada manusia. Dan siapa-siapa yang belajar sihir sebenarnya gurunya adalah
syaitan. Wa ma unzila dan apa yang unzila, apa yang telah diturunkan ala, ke atas, malakaini. Malakaini malaikat. Ada bacaan al-malikaini, al-malikaini. Malikaini. Lam baris bawah. Yang ni lam baris atas ni. Jadi ke lam baris atas, malak, daripada malak, malaikat, 2 orang. Tapi kalau malik, daripada malik, orang ataupun raja. Sebab tu ada ulama berbeza tafsir. Dia kata ini bukan malaikat ni. Sebab dia kata ada satu bacaan malik. Jadi yang kata Harut dan Marut ni bukan malaikat, orang. Bacaannya malik. Tapi kalau baca malak, mesti malaikat. Okey? 2 malaikat. Ke atas 2 malaikat. Malaikat tu, 2 malaikat ni di mana? Di Babil. Di mana? Babil ni satu negeri di Iraq. Dia panggil apa? Babylon. Babil. Kan? Ni kalau orang Kelantan, Babil ni makna lain. Kamu ni Babil lah. Bebal kan? Apa nama dia? Harut dan Marut. Okey. Tengok, ada 2 malaikat yang Allah sebut namanya dalam Quran. Tapi kita tak tahu dan kita tak belajar. Walaupun kita baca ayat ni. Dan ada pula 2 nama malaikat yang Allah tak sebut pun dalam Quran. Dalam hadis pun tak sebut. Tapi kita tahu dan kita belajar. Itu kelebihan orang Melayu. Apa dia 2 nama malaikat? Allah tak sebut dalam Quran, Nabi tak sebut dalam hadis, tapi ada dalam silibus kita. Tak, bukan nanti ada. Raqib dan Atid. Adakah dalam di silibus sekolah kita kan? Ini malaikat yang mana ni? Tugas dia apa? Yang duduk kat mana ni? Yang kanan nama dia? Raqib. Yang sebelah kiri? Yang ni dalam Quran tak sebut nama. Allah sebut apa ni? Cuba baca ayat tu, surah Qaf. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi. Ma yalfizu min surah Qaf. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Memang ada dalam Quran. Yang ni Harut dan Marut ada juga dalam Quran. Tapi yang kita belajar yang ni. Cuba tengok. Ma yalfizu min qawlin. Surah Qaf, saya tengok ayat berapa? Ayat 18 surah Qaf. Tidak ada sesiapa yang mengucapkan, melafazkan min qaulin, apa saja perkataan. Bodoh, pergi, illa kecuali ladaihi, di sisinya ada Raqib Atid. Sekarang Raqib Atid ni nama ke apa ni? Nama ke apa ni? Sifat. Bukan nama. Kalau nama macam mana? Kita kata 2 kan, satu sebelah kanan nama dia Raqib, sebelah kiri nama. Kalau 2 dia mesti ada waw kat tengah ni. Raqib wa Atid. Ni tengok. Harut wa, itu makna 2 orang. Ada 2 nama untuk 2 malaikat. Bila tak ada waw, bukan nama. Sifat. Saya bagi contoh ke bahasa Arab. Ja'a Muhammadun
wa Zaidun. Berapa orang datang? 2. Siapa nama? Mana tahu 2? Ada waw. Okey, sekarang saya buang waw. Ja'a Muhammadun Zaidun. Berapa orang datang? Nama apa? Tengok, pandai pula. Bila tak ada waw, satu nama je. Okey? Jadi ayat ni tak ada waw. Ayat ni Harut wa Marut. Ada waw. Makna ini 2 nama malaikat. Yang ni bukan nama, ini adalah sifat. Apa makna raqib? Raqib, murakabah, sentiasa mengawas. Atid, sentiasa hadir. Jadi Allah nak sebut supaya kita rasa gerun. Kita akan gerun dengan nama ke dengan sifat? Saya nak tanya. Kita takut orang tu takut pada perompak sebab nama dia ke sebab sifat dia? Sebab sifat. Perompak nama apa? Ali. Takutnya. Tak. Perompak apa? Ganas. Kan? Jadi Allah nak kita berhati-hati bila nak bercakap. Maka Allah sebut sesuatu yang kita rasa takut. Apa dia? Dia sentiasa mengawas. Dan dia sentiasa hadir. 24 jam. Baru kita rasa gerun. Betul tak? Ni setakat tahu nama. Apa nama malaikat sebelah Raqib? Yang sebelah kiri? Atid. Tak rasa apa-apa. Boleh faham? Yang ni bukan nama. Tapi kita belajar. Ada dalam silibus. Yang ni nama. Tapi kita tak belajar. Tak ada dalam silibus. Hebat kita. Baca Quran tapi belajar benda lain. Okey. 2 malaikat ni di Babil. Namanya Harut dan Marut. Kemudian Allah kata, وَمَا يُعَلِّمَانِ. Dan tidak. Mereka berdua mengajar. Min ahadin. Seseorang pun. Hatta sehingga. Yaqula. Sehingga mereka berdua berkata. Di malaikat ni baik ke tak? Baik. Sihir ilmu baik ke tak? Tak. Jadi logik tak malaikat mengajar ilmu sihir? Logik ke tak? Tak logik kan? Ni sebab itulah ada dalam tafsir, ulama tafsir mengatakan yang mengajar ni, yang terima ni bukan malaikat. Dia adalah 2 manusia. Sebab apa? Dia pakai logik. Mana mungkin malaikat yang tak pernah buat dosa, yang tak pernah ingkar perintah Allah, mengajar benda yang salah. Mana mungkin? Ada juga mengatakan ma di sini, makna apa? Tidak. Dia kata malaikat, tapi ma di sini makna tidak. Makna apa? Mereka berdua tidak mengajar. Tapi bercanggah dengan ayat selepas tu. Lepas tu saya baca tafsir Syekh Shalih Utsaimin. Mengikut zahir ayat, kita tafsir mengikut zahir. Okey, nanti kita tahu kenapa malaikat yang baik ni mengajar benda yang salah. Apa sebabnya? Okey. Mereka berdua tidak mengajar seseorang pun sehingga mereka berdua mengatakan innama. Apa makna innama? Sesungguhnya nahnu kami hanyalah fitnah. Apa makna fitnah? Ujian. Fitnah ujian. Fala takfur, maka janganlah kamu. Apa maksud jangan kufur? Subhanallah. Sepatut dia kata apa? Kami ni diberi ilmu sihir oleh Allah sebagai nak menguji kamu. Sepatut dia kata apa? Janganlah belajar sihir. Tak, dia kata apa? Jangan kufur. Makna apa? Jangan belajar sihir sehingga kamu menjadi kafir. Boleh faham? Tak, jangan kufur iaitu jangan belajar sihir. Sebab apa? Sebab belajar sihir kafir. Fitnah.
Okey. Sekarang Allah nak uji manusia. Allah kata sihir itu haram. Tapi ilmu sihir tak ada. Logik tak Allah larang benda yang tak ada? Saya bagi contohlah. Sekolah kita tak ada budak India. Tapi kita pesan pada anak kita, bila pergi sekolah, jangan berkawan dengan budak India. Budak India tak ada pun sekolah. Betul tak arahan tu? Tak betul. Bila kita nak larang, mesti ada budak India. Betul? Jadi Allah kata, jangan minum arak. Arak tak ada pun kat dunia. Salah lah. Jadi Allah larang, arak tu mesti ada. Allah cipta arak supaya apa? Untuk menguji. Allah kata, jangan makan babi. Babi ada tak? Babi. Siapa yang buat babi? Untuk apa? Ujian. Allah kata, jangan tengok perempuan. Ada tak perempuan yang buka aurat? Kalau semua tu tak aurat, arahan tu tak relevan. Boleh faham? Jadi Allah kata, jangan belajar sihir sebab dia haram. Maka Allah nak test. Kamu belajar tak benda haram? Caranya apa? Allah suruh malaikat yang ajar. Kenapa tak suruh manusia? Tak bolehlah sebab manusia adalah makhluk yang diuji. Malaikat bukan makhluk yang diuji. Boleh faham? Boleh faham kan? Sebab itulah malaikat begitu awal-awal lagi. Jangan belajar. Ini adalah ujian. Tapi kalau kamu nak belajar, terserah pada kamu. Jadi kafir. Makna pilihan kamu. Boleh faham? Jangan salahkan malaikat. Saya belajar sebab kamu mengajar. Tapi aku tak bahasa kamu pun. Malaikat tak letak pistol kat sini. Kamu belajar. Kalau tak, aku tembak. Malaikat ajar pada jin. Tak, mereka belajar siapa yang nak belajar. Siapa yang kalah dalam ujian. Okey. Fayata'allamu. Tengok. Fayata'allamu. Lalu, mereka belajar. Mereka ni siapa? Yahudi, manusia, belajar. Min huma, dari keduanya. Siapa keduanya? Harut dan Marut. Boleh faham? Kemudian, apa yang mereka belajar? Belajar ilmu sihir. Ilmu sihir ni apa tujuan dia? Apa tujuan sihir? Pertama sekali, nak orang tu mati. Kan? Dengkilah. Yang kedua, nak orang tu suami isteri bercerai. Yang ketiga, nak orang tu gila, hilang akal. Yang keempat, ini yang paling rendah lah, nak orang tu jadi hidup merana. Kadang-kadang dia tengok benda bergerak kan, padahal benda tu tak bergerak pun. Kadang-kadang benda bergerak, dia kata tak bergerak. Dia tengok macam ada orang je kat dapur, tapi tak ada orang. Biasa orang tu kena sihir. Kan? Dia cerita ada hantu kat dapur, kan? Ada makhluk bergerak, kita pergi tak ada pun. Dia seorang je nampak. Okey. Dalam empat ni, satu nak suruh orang mati, yang kedua nak suruh orang gila, yang ketiga nak suruh orang bercerai, yang keempat hidup merana. Hidup macam bela lah. Tak tahu hala tuju. Empat-empat ni, yang mana paling syaitan target? Cerai ke, gila ke, mati? Sebab tu Allah sebut yang ni. Mereka belajar daripada Harut dan Marut apa yang yufarriku. Mereka memisahkan, farq, memisahkan dengannya bainal mar'i, di antara seseorang wa zawjihi, dan pasangannya. Dia ada satu hadis sahih kan, Iblis dia ada arash dia. Iblis ada arash di mana? Tengah laut. Jadi
Itu macam office dia lah. HQ dia. Jadi setiap pagi bala tentera dia keluar pergi kerja kan. Pergi Bukit Jelutong, pergi Kuala Lumpur, masuk dalam rumah kan. Lepas tu bila habis waktu office, dia datang jumpa Iblis. Iblis ni ketua. Iblis takkan tanya satu-satu. Hari ni apa kamu buat? Saya buat sampai orang tu tak salat. Biasalah. Yang ni pula apa kamu buat? Aku buat sampai dia minum arak. Alah, biasa je. Last sekali ada syaitan, dia kata aku buat seseorang sampai dia bergaduh dan bercerai. Maka Iblis kata datang sini. Iblis menjadikan dia orang kanan Iblis. Mana Iblis paling suka bila syaitan berjaya memisahkan pasangan suami isteri. Kalau dia nak bagi pangkat yang paling tinggi, tun. Bekas Datuk Seri ya. Kepada siapa ni? Bukan bekas PM. Tapi kepada syaitan yang berjaya memisahkan suami isteri. Sebab tu Allah sebut secara khusus ni. Tujuan sihir. Iaitu memisahkan antara pasangan suami isteri. Kenapa syaitan nak sangat ni? Dia bukan tak nak orang tinggal solat. Bukan tak nak orang minum arak. Dia nak juga. Tapi yang paling dia nak ni, berpecah. Suami isteri. Kenapa? Satu rumah tangga runtuh, masyarakat akan runtuh. Satu rumah tangga runtuh, masyarakat akan runtuh. Dan bila suami isteri berpisah, apa jadi nasib anak? Hancur. Kadang-kadang yang ada mak bapak pun anak hancur. Kan? Ini tak ada mak bapak lagi hancur. Lepas tu isteri pula biasa buat apa? Kadang-kadang berzina. Suami pula kadang-kadang berzina. Jadi akhirnya semakin merebak maksiat. Okey. Kemudian wamahum, dan tidak mereka bidarina, boleh memudaratkan bihi dengannya min ahadin, seseorang pun, illa, kecuali dengan izin Allah. Kenapa Allah beritahu ni? Tengok, ini akidah ni. Akidah. Allah nak beritahu syaitan hebat macam mana, ilmu saya hebat macam mana sekalipun, semua tak akan berjaya, semua tak boleh bagi mudarat kecuali dengan izin Allah. Apa maksud dia? Perbuatan makhluk tidak memberi bekas. Ialah apa yang Allah nak beritahu. Allah nak beritahu jangan takut sedikit pun pada sihir. Jangan takut sikit pun pada syaitan. Sebab dia tak mungkin boleh memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Satu. Yang kedua, Allah kata, Allah nak beritahu, kalau kamu nak selamat daripada sihir, daripada syaitan, semua ni satu cara je, iaitu berlindung dengan Allah. Sebab semua berlaku dengan izin Allah. Nak selamat dengan izin Allah. Ramai tak orang nak elak daripada sihir, daripada mudarat, tapi tak cari Allah sebagai pelindung. Cari manusia juga, hancur. Kan? Ada orang kena sihir. Nak selesai sihir, dia buat apa? Cari tukang sihir lain. Pada tukang sihir tu ada MOU antara sama-sama dia. Kan? Aku hantar syaitan ni pergi kacau ni, lepas tu nanti dia akan cari kamu. Kan? Lepas tu komisen bagilah sikit. Boleh? Sebab itulah Nabi pernah... Ya? Ustaz, kalau yang pergi buat ruqyah tu? Tak, ruqyah kalau secara Islam tak apa. Ruqyah secara Islam pertama sekali mesti menggunakan ayat Quran. Kalau gunakan jampi serampah, itu memang syirik. Kan, kadang-kadang dia jampi dengan bahasa dia tak faham kan. Tok Bomo cakap bahasa tak faham. Bahasa apa? Siam. Jadi pesakit pun tak faham, Tok Bomo pun tak faham. 2 kali 5. Bomo sekarang pun dah upgrade kan? Bomo pun dah macam ustaz. Ya, sekarang dah tukar title kan. Bomo tu dah tukar nama Ustaz. Saya bukan jumpa Bomo, jumpa Ustaz. Kemudian dia tak boleh guna bahan-bahan yang dilarang. Kadang-kadang dia guna apa ni?
darah, kadang-kadang kena sembelih ayam kan. Lepas tu, yang ketiga, dia kena betul-betul yakin. Bukan dia yang menyembuh, bukan ayat Quran menyembuh, tapi adalah Allah. Sebab itulah, ustaz kalau dia ruqyah cara Islam, kesan orang tu lepas tu apa dia? Bukan dia cari bomoh lagi. Dia bukan cari ustaz. Kalau ustaz tu ruqyah cara Islam, pesakit lepas tu akan cari Quran. Akan cari Tuhan. Itu cara yang betul. Tapi kalau lepas kali jumpa bomoh, kali kedua jumpa bomoh, 10 kali jumpa bomoh, cara tu tak betul itu. Okey? Jadi tidak ada siapa yang boleh bagi mudarat melainkan dengan izin Allah. Berlindunglah dengan Allah. Sebab tu Nabi pernah tak kena sihir? Pernah. Siapa yang tu menyihir Nabi? Yahudi lah. Yahudi ni memang kerja Yahudi ni. Jadi tukang-tukang sihir kat Malaysia ni memang dia belajar daripada tak tahulah Yahudi kat mana dia belajar. Dia pergi Israel ke, saya tak tahu. Dan macam mana Nabi rawat sihir je? Baca 3 kul. Tak, bukan Jibril ruqyah. Nabi diberitahu oleh Jibril siapa yang sihir dia, iaitu orang Yahudi, nama dia Labid bin Al-A'sam. Jibril bagi tahu, tapi Nabi sendiri meruqyah diri sendiri. Iaitu Nabi baca Al-Falaq, bukan 3 kul, 2 kul. Al-Falaq dengan An-Nas. Sihat. Kan? Jadi sebenarnya kalau nak baca Al-Falaq dengan An-Nas, perlu tak jumpa ustaz? Kalau kamu baca 3 hari, tiap hari 3 kul. Bila nak baca An-Nas, jumpa ustaz. Pelik sungguh. Ruqyah diri sendiri. Wa yata'allamuna, dan mereka belajar ma yadurruhum, apa yang memudaratkan mereka. Tengok Allah begitu. Tukang saya ni bodoh. Sebab apa? Apa yang dia belajar bukan memberi manfaat, tapi memudaratkan mereka sendiri. Dan ada faedah tak? Ada tak sedikit bukan faedah? Tak ada. Wala yanfa'uhum, dan tidak memberi manfaat. Kepada mereka. Jadi orang belajar benda yang memudaratkan, kan? Dan tidak ada faedah, akan waras tak? Okey, walaqad alimu, walaqad, dan pasti sesungguhnya alimu, mereka mengetahui. Mereka ni orang Yahudi ataupun yang terlibat dengan sihir. Mereka mengetahui laman ishtara. Pasti lam tu pasti man, siapa? Ishtara. Tengok saya dah sebut sebelum ni kan. Kalau ishtara ada ta, makna apa? Membeli. Mereka tahu pasti siapa yang membelinya. Membeli apa ni? Beli sihir. Subhanallah. Tengok bahasa Al-Quran. Sihir boleh beli tak? Sihir orang beli ke orang belajar? Kenapa Allah guna perkataan membeli? Dengan? Yang paling asasnya Allah nak beritahu, yang belajar sihir ni adalah pilihan sendiri. Mana tahu mereka beli. Ada tak orang beli barang yang dia tak suka? Allah nak bagi tahu ini pilihan, bukan dipaksa. Sebab tu Allah guna perkataan beli. Satu. Yang kedua, bila sebut beli, jual beli, ada pertukaran. Ada pertukaran. Apa dia dapat? Kita beli kereta, dapat kereta. Apa kita bayar? Duit. Okey, yang Yahudi ni ataupun yang terlibat dengan sihir, dia beli. Apa yang dia dapat? Ilmu sihir, apa yang dia jual? Dia jual akidah dia, dia jual akhirat dia, dan dia jual diri dia sendiri. Sebab tu Allah kata, mereka yang terlibat dengan sihir ni, Yahudi ni dah tahu siapa yang belajar sihir dengan pilihannya sendiri,
maka akibatnya ma lahu, tidak ada baginya fil akhirah, di akhirat, min khalaq, dari khalaq ni habuan ataupun balasan yang baik. Apa maksud ni? Siapa yang belajar sihir, dia itu pilihan dia tahu di akhirat besok dia tak akan dapat apa-apa pun. Apa maksud tak dapat apa-apa kebaikan? Maksudnya ialah dia kafir, masuk neraka kekal. Dia tak mungkin keluar. Kenapa? Tak ada satu pun kebaikan, satu pahala pun tak ada. Macam mana nak keluar masuk syurga, satu pahala pun tak ada. Ini dalil. Siapa yang terlibat dengan saya kafir, terus kekal dalam neraka. Sebab tak ada satu pahala pun. Semua pahala dia terbatal. Kemudian Allah kata wala bi'sa, dan pasti bi'sa pada seburuk-buruk ma syarau. Shin tertinggal titik ni. Ma syarau, apa yang mereka, tengok sini ishtara, ada tak? Ishtar, ada tak kan? Sini syarau, ada tak? Beza dia. Kalau ada ta, beli. Kalau tak ada ta, syarau, jual. Seburuk-buruk apa yang mereka jual, bihi, dengannya iaitu dengan ilmu sihir, apa mereka jual? Anfusahum, diri. Boleh faham? Dia beli tu maknanya dia dapat apa? Ilmu sihir, tapi harga yang dibayar, diri mereka hancur, akidah mereka rusak. Lau kanu, jikalau adalah mereka mengetahui. Apa maksud dia? Mereka tahu apa ni? Kalaulah mereka tahu bahawa sihir tu sebenarnya mereka telah menjual diri mereka, dan di akhirat besok diri mereka rugi dan mereka tak akan dapat apa. Kalau betul-betul mereka tahu dan yakin, mereka tak akan buat. Tapi sebenarnya mereka tahu, cuma tahu mereka tu tak betul-betul meyakinkan mereka. Boleh? Jadi puncanya apa dia ni? Punca orang terlibat dengan sihir, dengan ilmu yang salah. Puncanya di sini. Lau kanu ya'lamun. Tak ada ilmu. Sebab itulah pentingnya ilmu kan. Berapa banyak dia buat benda yang salah dari segi akidah, 50 tahun sampai nak mati kan, baru dia tahu benda itu salah. Kan? Kadang-kadang anak pula mewarisi. Apa dia panggil? Saka kan? Apa tu? Sama je. Ilmu kebatinan pun berguru daripada, kalau ilmu batin memang syaitan. Termasuklah yang berubat melalui ilmu batin kan. Dia scan daripada jauh. Telefon je. Awak ni ada keciuman ni. Pakai telefon je. Kadang-kadang ada scan daripada jauh. Itu dengan bantuan syaitan. Pun sama. Haram. Apa hukum kita minta bantuan syaitan? Untuk apa-apa saja. Untuk merawat ke, untuk apa ke. Hukumnya haram. Kenapa haram? Kita boleh tak minta tolong orang? Habis kenapa tak boleh minta tolong jin? Apa dia? Jin suka menipu? Kalau kita minta tolong jin benda yang baik, dia kita minta tolong orang, kadang-kadang orang menipu juga. Jin? Mana? Ada jin Islam.
Jangan bersangka buruk pada jin. Ada jin Islam. Ada jin Islam. Jangan sebut nama orang dah mati. Jin tu dia dah mati lah. Dia macam ni. Minta pertolongan ada dua bentuk. Kalau kita minta tolong, benda yang orang tu memang boleh tolong, tak salah. Tolong angkat barang, tolong buat rumah saya. Tapi yang haram kita minta tolong yang manusia memang tak mampu. Tolong sembuhkan saya. Itu haram dan boleh jadi syirik. Kemudian minta tolong jin. Biasanya orang minta tolong jin, mana minta tolong angkat rumah. Biasanya minta tolong benda yang mustahil. Manusia pun tak boleh, jin pun tak boleh. Kemudian sebab kedua, bila kita minta tolong jin, jin akan menjadi semakin sombong. Jin sebut, jin bila masuk Islam dia cerita tu. Zaman jahiliah dia. Dulu manusia suka minta tolong kami dan kami dengan itu rasa bangga. Oh, hebat aku ni, manusia pun datang jumpa aku. Okey. Jadi bila kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat jin adalah sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Kata balik. Jin yang sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Kita tak baik langsung jin tu. Jadi kalau yang tu hadis ke? Bukan. Dia kata sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat Manusia. macam mana tu? Mana jin paling baik, manusia masih jahat. Tak, walaupun yang sebaik-baik jin tu memang jahat juga. Bila jin tu dah masuk Islam, terpakai dia dah. Tak, jin masuk Islam ke, jin tak masuk Islam memang tak terpakai. Sebab dia bukan hadis. Dia bukan hadis. Tengok Allah sebut jin, jin yang mendengar Quran daripada Nabi. Kali pertama dia kufur. Sebelum tu dia kufur. Tapi kali pertama dengar Quran, apa berlaku pada jin ni? Terus beriman dan terus berdakwah. Okey? Manusia ramai tak dengar Quran berpuluh kali, berpuluh tahun tak beriman dan tak berdakwah. Antara jin yang kafir asalnya kemudian dengar sekali terus beriman, dengan manusia dengar Quran berpuluh tahun tak beriman juga, siapa lebih baik? Jin. Jadi nilai kebaikan tu bukan sebab jin ataupun bukan sebab manusia. Siapa yang beriman dengan segera sami'na wa ata'na, dialah yang terbaik. Okey, itu bukan hadis Bukan hadis. Ada hadis sahih kan, antara orang yang dapat syafaat tanpa hisab adalah orang-orang yang tak pernah minta dia ruqyah. Ya, ada hadis sahih. Yang Nabi kata ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab. Di kubur pun tak ada soal jawab, di padang mahsyar pun tak ada, tanpa hisab. Antaranya Nabi sebut ciri-ciri orang ni ialah bertawakal kepada Allah 100%. Termasuklah nak berdoa dengan orang pun dia tak minta. Sakit pun dia tak minta orang ruqyahkan. Dia buat sendiri, tawakal sendiri pada Allah. Makna apa dia? Tak, doktor tu usaha. Itu usaha yang sebenarnya Islam suruh tak kita berubat. Suruh. Tapi kalau contohlah berdoa, dia boleh nak berdoa sendiri, dia boleh nak suruh ustaz berdoa, tapi dia tak minta ustaz. Kan orang kita kalau buat doa ni, dia suruh pada ustaz. Walaupun doa tu dia pun hafal. Tapi kalau nak jumpa doktor, itu tak ada pilihan sebab doktor kena ada ilmu. Tapi kalau setakat nak ruqyah diri sendiri, tak perlu belajar tinggi. Hafal beberapa ayat ataupun surah, boleh kita ruqyah diri sendiri. Okey, ada soalan lain? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Al-Quran ni diturunkan untuk jin sekali ke Ustaz? Okey, ulama mengatakan Quran tidak ada untuk jin. Quran diturunkan satu je. Begitu juga Rasul, tidak ada Rasul di kalangan jin. Maka pendapat ulama yang paling kuat mengatakan Quran juga adalah untuk jin dan Rasul Nabi Muhammad juga adalah untuk jin sekali. Buktinya, jin beriman bila mendengar Al-Quran. Jin beriman bila mendengar Nabi yang membaca Al-Quran. Jadi itu juga sebagai bukti bahawa Quran adalah untuk jin sekaligus dan juga Rasul Nabi Muhammad adalah juga untuk jin.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pasal malaikat. Pernah terbaca hadis yang sebenarnya malaikat di sekeliling kita ni ada 5 instead of 2. Ya. Terbaca hadis menyebut tu. Apa? 5 boleh sebut tak? Tak tahu, cuma dia mention berada di sekeliling, dia ke depan, belakang, kiri kanan, dengan satu malaikat yang selalu menyebut itu apa? Melakukan kebaikan. Saya tak tahu. Saya pernah dengar hadis lah, tapi saya tak ingat. Saya pun tak pernah jumpa hadis. Cuma disebut dalam Quran, malaikat sebelah kanan, kiri 2. Yang rakib atid. Rakib atid tu sebelah kanan sifatnya rakib atid, sebelah kiri sifatnya pun okey, 2. Yang kedua, dalam surah Ar-Ra'd, Allah kata ada malaikat di depan dan belakang kamu. Surah Ar-Ra'd ayat 13. Jadi kalau ikut ayat Quran sebenarnya 4 aja. Yang kelima saya tak pasti, wallahu a'lam. Cuba check nanti kalau saya jumpa pada hadis. Mungkin syaitan kot. Saya ada yang cakap bukan Korin, dia kata satu malaikat yang sikit mengajak kita ke arah kebaikan. Tapi saya tak berapa ingat ada perkhidmatan dia sebelum. Boleh bagi kat boleh. Hadis. Okey, boleh cari dan bagi kat saya. Wallahu a'lam, saya tak pernah jumpa. Okay, Orang bunian adalah jin ke? Orang bunian adalah jin. Saya tak tahu orang bunian ni sebenarnya ada ke tak ada. Jadi kena pastikan ada ke tak ada. Kalau ada, apa dalilnya? Kalau tak ada dalil, mana tak ada lah. Sebab makhluk ni 3 je. 1 jin, yang kedua manusia, yang ketiga malaikat. 3 je. Kalau bunyan tu mungkin termasuk dalam jin. Allah sebut dalam Quran, ada tak perkataan bunyan? Ada? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Tapi maksud bunyan ialah satu binaan yang kukuh. Satu binaan yang kukuh dan tersusun rapi. Bukan orang bunyan. Jadi Ustaz, iblis, syaitan tu jin ke? Okey, iblis ketua kepada jin yang jahat ataupun ketua kepada iblis. Sebagaimana Jibril ketua kepada malaikat, Nabi Muhammad ketua kepada manusia, maka iblis ketua kepada syaitan di kalangan jin. Adapun syaitan kita dah sebut tadi, syaitan bukan makhluk, dia adalah sifat. Dia mungkin daripada manusia dan mungkin juga daripada jin. Ada ustaz lain yang beritahu boleh kadamkan jin, dan ada juga krim yang boleh berkahwin dengan bunyan. Bagaimana status krim sebegini? Ada ustaz kata boleh jadi jin sebagai khadam. Tak, ustaz cakap, Nabi tak cakap. Nak dengar cakap Nabi ke nak dengar cakap ustaz? Kalau nak dengar cakap ustaz, ramai ustaz dan banyak benda yang ustaz cakap kan. Akhirnya kita tak tahu apa yang betul, apa yang salah. Sebab ustaz ni berbagai-bagai pandangan, berbagai-bagai ilmu. Tapi kalau kita dengar cakap Allah dan Rasul, dia satu je. Kemudian kahwin dengan bunyan. Dia manusia, Allah jadikan Adam, kemudian pasangannya adalah daripada manusia, Hawa. Jadi Allah kata Allah jadikan pasangan manusia adalah daripada jenis manusia juga. Ada Quran, ayat Quran, saya lupa tu. Jadi yang mengatakan manusia kahwin dengan bunyan, pertama bercanggah dengan ayat Quran. Yang kedua, macam mana dia nak kahwin dengan makhluk yang tak nampak? Macam mana? Siapa saksinya? Macam mana kita nak tahu? Iman nak kahwinkan, saya kahwinkan awak dengan mana ni? Tak nampak pun. Jadi tak boleh disahkan kahwin dengan makhluk yang tak nampak kan? Kemudian macam mana dia nak hidup seterusnya dengan isteri yang tak nampak je? Kan? Saya nak pergi dapur tak nampak. Cakap bohong ke?
Jadi banyak masalah bila kahwin benda yang tak nampak. Sebab tu Allah kata pasangan manusia adalah daripada kalangan manusia sendiri. Wallahu a'lam. Yang sihir memisahkan suami isteri tu Salam. apa bentuk sihir memisahkan suami isteri? Apa bentuk sihir yang memisahkan suami isteri? Bentuk dia tak disebut. Dia macam-macam lah. Kadang-kadang guna rambut, kadang-kadang guna macam-macam lah barang orang tu. Wallahualam. Macam Nabi digunakan apa? Rambut Nabi kan? Jadi cara sihir tak disebut. Yang penting tujuannya untuk memisahkan suami isteri. Ada satu lagi bentuk. Dia bukan memisahkan. Dia bukan memisahkan. Tapi menjadikan suami tak boleh berpisah dengan isteri. Duduk mana-mana nak bersama isteri. Itu pun kena sihir. Sampai tak boleh buat kerja lain. Ada juga kan? Itu pun jenis sihir juga. Wallahualam. Cara saya tak tahu. Kena tanya tukang sihir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdasarkan surah Al-Ra'd ayat 11 tadi, ada malaikat yang menjaga kita ni. Ya. Malaikat ini jugalah yang ada shift pagi petang tu je. Ya, betul. Itu. Yang tu yang surah Ar-Ra'd ayat 11. Ya ta'aqabuna. Saling bersilih ganti malaikat pagi dan petang. Shift pertama datang selepas subuh, kemudian tukar pula shift yang kedua selepas asar. Sebab itulah sebaik-baik kita jaga ibadat kita, amalan kita di waktu ni. Pagi dan petang. Sebab tu ada zikir pagi dan petang. Kan Allah ada satu hadis kan Allah bertanya kepada malaikat. Bila malaikat petang naik jumpa Allah. Apa hamba-Ku sedang buat? Malaikat kata, aku datang pagi, mereka sedang beribadat. Dan masa aku tinggalkan mereka di waktu petang, juga mereka sedang beribadat kepada Allah. Ustaz, apa maksud syaitan diikat semasa bulan Ramadan jika ia adalah sifat? Syaitan diikat di waktu bulan Ramadan. Ulama beza pendapat. Ada mengatakan bukan semua syaitan diikat. Satu. Yang kedua, ada mengatakan yang diikat tu ialah syaitan maradah. Maradah ni makna syaitan yang paling-paling jahat. Mana syaitan yang jahat sikit-sikit masih ada. Pendapat ketiga mengatakan dirantai semua sekali. Cuma yang buat jahat ni adalah daripada nafsu kita. Daripada nafsu kita. Inna nafsan la ammarata bisu. Sesungguhnya nafsu ni sentiasa menyuruh benda yang jahat. Syaitan dah tak ada, tapi nafsu kita. Wallahu a'lam. So yang jin lah. Hmm? Yang ikat tu yang syaitan yang jin lah. Dia tanya yang tu. Assalamualaikum. Tak, yang diikat tu ialah syaitan yang jahat lah. Jin yang jahat. Jin bila jahat dia panggil syaitan lah. Kalau sebut jin dia umum, mungkin jin Islam. Mungkin yang jahat. Tapi kalau nak sebut yang jahat, terus sebut syaitan. Ada Ustaz kata cara rukyah yang Nabi ajar. Yang masa Nabi disihir, Nabi hanya baca. Nabi baca surah Al-Falaq. Kemudian rambut Nabi yang diikat terungkai. Satu-satu kan. Rambut Nabi diikat tu ada sebelah rambut semua. Dan Nabi baca dua surah. Al-Falaq dengan An-Nas, semuanya sebelah ayat. Nabi baca satu, terbuka satu. Nabi baca dua, terbuka yang kedua. Sampailah Nabi baca yang ke sebelah, ayat ke sebelah, terungkai semua sekali rambut tu dan hilang sihir daripada badan Nabi SAW. Itu yang disebut je. Dan ruqyah yang ada satu kaum yang disengat oleh binatang yang berbisa, sahabat tu baca Fatihah. Baca je. Dia tak sebut baca macam mana. Dia baca Fatihah, dengan izin Allah sembuh terus. Jadi cara dengan DT tak disebut. Ada pendapat mengatakan, boleh tak kita ambil air ni, kita ambil air, baca ayat kursi ke, baca 3 kul. Ulama menjawab, Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Tapi kalau kita nak buat, tapi kena yakin dengan izin Allah tak salah. Tak salah. Wallahu a'lam. Ini soalan cucuk sanggul. Nama cucuk sanggul. Nabi Sulaiman dikurniakan mukjizat untuk menundukkan jin. Adakah bermaksud boleh berkawan dan berurusan dengan jin? Tak. Ini khas untuk Nabi Sulaiman. Allah bagi kelebihan khas kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman boleh tundukkan angin,
boleh tundukkan binatang, boleh tundukkan syaitan. Jadi bukan berkawan, menundukkan. Makna syaitan dengar arahan Nabi Sulaiman. Okeylah, berkawan ni bukan makna kita tundukkan dia. Mungkin kita terpengaruh dengan dia. Itu khas untuk Nabi Sulaiman AS. Kalau kita perasan ada satu ayat ketika Nabi Sulaiman dia mati kan? Dia dah mati tapi dia pegang tongkat kan? Tak, jin tunduk pada arahan Nabi Sulaiman. Apa dia? Dia buat kerja je. Dia tak perasan Nabi Sulaiman dah mati. Kan? Bila dia perasan? Anak-anak makan tongkat Nabi Sulaiman bertongkat. Dia sebenarnya dah mati. Tapi Allah nak bagi tahu, jin ni tak tahu benda ghaib. Kalau jin tahu benda ghaib, dia tahu Nabi Sulaiman dah mati. Jadi dia buat kerja je. Sebab ketika itu Nabi Sulaiman berjaya menundukkan jin, syaitan. Syaitan buat kerja je ikut arahan. Buat kerja depan Nabi Sulaiman, dia ingat Nabi Sulaiman hidup. Tapi lama-lama tongkat tu dia makan anak-anaknya, terjatuh, mati. Baru dia tahu, rupa-rupa Nabi Sulaiman dah mati. Itu menunjukkan jin tidak tahu benda ghaib. Rasulullah kena sihir Ustaz, dia berlupa, jadi berlupa efek ni kepada Rasulullah. Dia dalam hadis disebut Nabi nampak macam ada orang tapi tak ada orang. Dia jenis yang nampak macam ada orang, tak ada orang. Kadang-kadang dia nampak benda tak bergerak, nampak bergerak. Benda yang bergerak dia kadang-kadang nampak macam tak bergerak. Lebih kurang macam itulah. Tapi kesan dia tak bersalah kepada Nabi. Panggil psikosis, Ustaz. Psikosis. Oh, psikosis ah. Saya tak tahu bahasa tu. Okey, cukup ah. Kita sambung besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.